Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat hidup dengan selesa walaupun dunia digemparkan dengan serangan wabak COVID-19 ataupun virus corona yang telah mengorbankan ribuan nyawa di seluruh dunia. Dan kita yang sedang berada di dalam negara Malaysia ini sedang berhadapan dengan satu sekatan perjalanan yang telah pun dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan Malaysia. Dan pastinya sebahagian daripada kita merasakan suasana ini begitu tidak selesa lagi. Yang bekerja tidak dapat keluar bekerja untuk mencari rezeki, pergerakan terbatas, terpaksa duduk di rumah sahaja. Biasa kita mengimarahkan masjid dengan solat berjemaah dan sebagainya. Namun hari ini kita tidak dapat mengerjakan solat berjemaah di masjid bagi jemaah yang telah pun mendaftar untuk pergi menunaikan ibadat umrah di kota suci Makkah. Mereka terpaksa menangguhkan pemergian mereka ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Maka sudah pasti ianya mendatangkan sedikit sebanyak kedukaciptaan bagi umat Islam khususnya. Saudara para penonton sekalian, walaupun kita sedang berhadapan dengan suasana yang agak tertekan dengan situasi yang berlaku pada hari ini, namun kita perlu berfikir secara positif. Seorang ulama Syria yang dikenali sebagai Syekh Ratib An-Nablusi berkata, terdapat 10 perkara yang boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran dalam kita berhadapan dengan situasi semasa pada hari ini. Yang pertama, kata Syekh, la yahduthu syai'un biduni ilmihi wa iradatihi subhanah fatma'in. Artinya tidak ada suatu perkara pun yang berlaku di atas muka dunia ini tanpa pengetahuan dan tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah gejala ataupun wabak yang kita panggil sebagai COVID-19 ini, pastilah ianya berlaku dengan pengetahuan dan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh yakin apa sahaja kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti ianya ada kebaikan. Walaupun kita belum nampak kebaikan berkenaan, namun kita sungguh yakin bahawasanya apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada kebaikannya. Kita lihat bagaimana pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada benda yang kamu tak suka tapi baik bagi kamu, dan boleh jadi juga ada benda yang kamu suka tetapi ianya adalah buruk bagi kamu. Dalam satu peristiwa yang berlaku kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang dikenali sebagai hadis ifik, peristiwa yang begitu menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menekan umat Islam di Madinah. Mereka merasakan begitu duka cita sekali apabila isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah, dituduh berzina pula dengan Safwan bin Mu'attal, salah seorang ahli Badar yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya begitu mendukacitakan Aisyah, mendukacitakan Safwan, mendukacitakan seluruh umat Islam, bahkan mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudiannya Allah Taala menurunkan ayat 11 surah An-Nur, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Walaupun peristiwa ini begitu mendukacitakan kamu, tetapi janganlah kamu menyangka ia buruk bagi kamu. Sebenarnya ia ada kebaikan bagi kamu. Maka dalam situasi kita berhadapan dengan gejala dan wabak yang kita kenali sebagai virus corona ataupun COVID-19 ini, marilah kita berfikiran positif. Kita yakin dengan sepenuhnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menyelitkan satu kebaikan yang cukup besar bagi kita, yang sehingga hari ini kita belum nampak lagi kebaikan berkenaan, tetapi kita yakin ianya pasti ada kebaikan. Maka kata Syekh An-Nablusi, fatma'in, tenang-tenanglah.